Pernah tak sign agreement setahun sewa rumah, tiba-tiba owner nak jual rumah lepas 3 bulan? Lagi satu, korang pernah dengar tak orang kena scam, hilang duit bila dia bayar deposit untuk sewa rumah? Kalau pertama kali sewa rumah, mungkin kita tak tahu apa prosedur sewa rumah dan apa red flag yang perlu kita tahu. Saya Adila, real estate negotiator selama 6 tahun dan telah bantu ramai dekat luar sana untuk sewa dan beli rumah. Topik 1. Mana nak cari rumah sewa? Jadi, topik ni pendek je, saya tak nak panjang sebab topik ni simple je. Jadi kalau nak cari rumah sewa, biasanya kita akan pergi ke beberapa portal online yang jadi kegemaran. Antaranya untuk rumah sewa adalah mudah.com, propertyguru.com.my. Boleh juga check dekat iproperty.com.my. Selain platform, boleh check dekat Facebook Marketplace. Ataupun kita boleh pergi ke Facebook Grup Penduduk, masuk dalam tu dan iklankan. Yang saya cerita ni adalah yang biasa orang gunakan untuk cari rumah sewa. Topik yang kedua, apa nak buat semasa viewing. Apa viewing ni? So viewing ni bermaksud, bila kita dah nampak iklan yang kita suka, kita akan contact agent ataupun owner untuk pergi tengok rumah tu. Apa kepentingan tengok rumah? Jangan sesekali book rumah tanpa tengok rumah terlebih dahulu. Sebab majoriti yang dekat luar sana yang kena scam adalah orang yang tak pergi tengok viewing rumah dulu. Apa yang kita nak tengok bila kita viewing rumah? Pertama sekali, mestilah kita nak tengok dia punya location. Kita nak tengok keadaan semasa rumah tu macam mana. Kita nak tengok jiran sebelah-sebelah dia siapa. Lepas tu kita nak tengok juga dalam rumah tu apa yang tuan rumah akan bagi dalam termasuk dengan harga rumah sewa. Ada 3 jenis. Satu, bare unit, maksudnya kosong langsung tak ada apa-apa kecuali kipas dengan lampu. Partial furnish, biasanya ada kitchen cabinet, ada aircon, ada water heater. Itu dah dikira sebagai partial furnish. Dan fully furnish bermaksud semua ada, perabot, barang elektrik, water heater, aircon, semua full. Jadi antara 3 kategori ni, fully furnished adalah yang paling mahal. Topik yang ketiga, apa nak buat bila dah suka rumah tu. Jadi sekarang you dah view rumah tu, lepas tu you suka dan you nak pergi ke next step. Next step adalah booking. Booking untuk rumah sewa adalah 1 bulan sewa. Bermaksud kalau rumah sewa tu RM1,200 sebulan, booking untuk rumah tu adalah RM1,200. Bayar booking tu dekat client's account kalau sewa dengan real estate agent ataupun ke account owner kalau sewa direct dengan owner. Dekat sini saya nak cerita sikit kebaikan kalau sewa dengan real estate agent. Agent akan gunakan client's account, iaitu stakeholder dia akan pegang duit tu sekejap. Tapi kalau kita transfer dekat owner, duit tu akan terus masuk ke account owner. Kalau owner tu ambil keputusan untuk gunakan duit tu untuk benda lain, kita mungkin dah tak dapat balik duit tu kalau tiba-tiba sewaan tu tak jadi. Topik keempat, berapa deposit, bila nak bayar deposit dan kepada siapa nak bayar deposit. Ini adalah bayaran dan deposit yang kita perlu bayar sebelum pindah rumah. Untuk advance rental tu kita dah bayar masa booking fee. Access card deposit tu perlu dibayar kalau ada security. Dan agreement fees biasanya adalah 25% daripada harga sewaan. Sekarang saya tunjukkan berapa yang kita kena bayar kalau kita sewa rumah RM1,200. Deposit ni kita boleh dapat balik tak? Boleh. Kalau kita dah habis sewa rumah nanti, dah keluar rumah, owner kena pulangkan deposit-deposit yang kita dah bayar kepada dia. Sewa bulan pertama tu kita dah bayar masa booking fee tu. 2 bulan security deposit, agreement fees, access card deposit, semua yang lain semua akan dibayar semasa sign tenancy agreement. Kalau boleh, deposit tu bayar semasa tengah sign tenancy agreement dan jangan lebih awal sebab nanti tak ada bukti yang tuan rumah dah terima duit tu. Deposit semua akan dibayar terus kepada owner rumah. Okay? Topik yang kelima, apakah tenancy agreement dan macam mana tenancy agreement menjaga hak kita sebagai tenant. Tenancy agreement ni adalah satu dokumen di antara owner dengan penyewa.
selama tempoh menyewa. Ada puak dekat luar sana percaya yang tenancy agreement ni tak penting. Dia rasa macam dia tak nak bayar agreement fees dan tak perlu pun tenancy agreement ni. Tapi sebenarnya tenancy agreement ni akan menjaga kita punya hak sebagai penyewa. Kita dah bayar deposit. Kita dah bayar sewa bulan-bulan. Jadi, apa yang owner kena buat dan apa yang kita kena buat, apa yang kita janji dekat owner. Kenalah tulis black and white. Okay, sekarang ni saya nak sentuh apa yang penting dalam tenancy agreement dan apa yang kita perlu tahu sebagai seorang penyewa. Pertama sekali, bila tarikh untuk bayar sewa? Biasanya, kena bayar awal bulan lah. Ini kebiasaan. Melainkan kita dah bincang dengan owner yang kita nak bayar akhir bulan, pun boleh. Yang kedua, kita kena tahu, kalau kita sign agreement 1 tahun, tiba-tiba kita kena keluar awal, apa yang kita kena buat? Biasanya, deposit yang kita bayar semua tu, kena forfeit. Owner akan ambil semua deposit tu kalau kita keluar awal. Yang ketiga, kalau rumah rosak, siapa yang akan baiki? Biasanya dalam pengalaman saya, kalau rumah tu struktur dia rosak, kalau macam dinding pecah ke, atap dia bocor ke, semua tu benda yang besar, owner akan bayar. Tapi kalau day to day, macam fittings rosak, macam kita punya mentol rosak, kita punya pipe bocor dan sebagainya, benda kecil-kecil, semua penyewa yang kena bayar. Dan penyewa juga yang kena servis aircon. Kadang-kadang ada juga owner sendiri yang nak batalkan perjanjian awal tau. Pernah terjadi penyewa dah masuk rumah, 3 bulan lepas tu tiba-tiba owner kata dia nak jual rumah. Kan sangat mengganggu. Jadi awal-awal tu dalam tenancy agreement tulis minta owner setuju yang dia tak akan jual rumah semasa you tengah duduk menyewa. Okay? Topik yang ke-6, key handover. Jadi kita dah bayar deposit dan kita dah sign tenancy agreement. Biasanya kita akan dapatkan kunci. Kalau kita nak dapatkan kunci awal dalam seminggu, boleh ke? Boleh. Cubalah tanya dengan owner. Cuba cakap dengan owner, bincang dengan dia. Biasanya owner ni kalau rumah dah kosong, dia akan okey selagi kita dah bayar deposit dengan sign agreement. Okay? Tenancy agreement yang kita dah sign sebelum ni, apa jadi? Okey, tenancy agreement tu, kalau kita gunakan agent akan simpan dulu dan dia akan hantar stamping dekat LHDN. Lepas stamping dekat LHDN, dia akan pulangkan balik tenancy agreement tu kepada you dan lagi satu kopi kepada owner. Jadi, owner dan you sebagai penyewa akan ada kopi tenancy agreement tu. Topik ketujuh, red flags. Jadi, apakah benda yang kita kena tengok? Kalau terjadi je, maksudnya benda tu akan menyebabkan kita kehilangan duit, kehilangan masa, kehilangan duit yang paling penting. Dan kita tak nak lah benda tu terjadi. Yang pertama, rumah terlalu murah. Orang lain sewakan RM1,000, rumah ni sewakan RM500. Lepas tu dia tak bagi tengok dulu, dia tak bagi view rumah dulu, kena booking rumah dulu. Ini adalah red flag dan 100% scam. Jangan sesekali letakkan booking dulu sebelum viewing. Melainkan anda tak sayang duit booking tu lah. Red flag yang kedua, sewa dari real estate agent tapi dia suruh transfer duit kepada personal bank account dia, bukan client's account. Saya nak cerita sikit lah. Dulu dekat agensi lama, ada seorang ejen ni yang sangat aktif dalam aktiviti menyewakan rumah. Kita tahu yang dia banyak pergi viewing dan dia ada closing, tapi dia suruh tenant untuk transfer ke akaun dia dan dia tak pernah submit case dalam agensi. Jadi sebenarnya dia kutip duit tu masuk dalam akaun dia, tapi dia tak uruskan sewa langsung. Jadi penyewa-penyewa tu ramailah yang hilang duit diorang. Red flag yang ketiga, maintenance rumah teruk. Rumah landed atau rumah kondo atau apartmen, semua sama je. Kalau nampak keadaan rumah tu teruk dan maintenance dia teruk, ada kemungkinan satu, owner memang tak kisah langsung. Jadi kita kena keluarkan kos kita pula untuk betulkan rumah tu. Jadi kalau ada kerosakan di masa depan yang lebih teruk, owner dia kemungkinan besar dia tak akan uruskan masalah tu. Lepas tu mungkin juga owner tu dalam keadaan kewangan yang tak berapa okey.
itu adalah satu macam petunjuk. Itu pun berisiko untuk kita sebab takut kalau tiba-tiba kena lelong ke rumah tu kan, kita pun tak tahu. Jadi itu adalah red flag juga.